Okey, video ini akan menerangkan contoh mengenai pengiraan yang melibatkan insurans harta. Insurans harta yang juga melibatkan adanya deductible dan juga co-insurans dalam polisi berkenaan. Ulang kaji sedikit. Deductible, cikgu suruh kamu ingat duit sendiri yang perlu dikeluarkan oleh pelanggan sekiranya berlaku sebarang kerugian. So, berapa peruntukan dia kena bayar? 300 ke 200 ke atau tiada langsung. Dan yang kedua, co-insurans adalah sebahagian ataupun kerugian bersama yang ditanggung antara syarikat dan juga pelanggan. Dan dia ada syarat dia untuk ditanggung bersama tu. Ada syarat yang perlu dipatuhi yang kita panggil sebagai peruntukan co-insurans. Dia kena patuh pada syarat dia. Okey, dalam kes Encik Adam, dia membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Okey, nilai rumahnya itu, nilai boleh insurans untuk rumah dia adalah RM250,000. Kita beli tu dan nilai boleh insurans adalah RM250,000. Dalam polisi kebakaran yang Encik Adam ambil, peruntukannya perlu memastikan pelanggan menginsurkan 80% daripada nilai insurans nilai boleh insurans rumahnya. Okey, manakala tiada sebarang deductible dikenakan. Maksudnya Cik Adam tak ada perlu minimum dia kena bayar ke, tak adalah. Okey, so sekarang jumlah insurans yang harus dibeli. Macam mana nak tahu jumlah insurans yang harus beli? So senang je, kamu ambil je dalam peruntukan tu. Dalam peruntukan syarat dia 80%. So 80% darab dengan nilai boleh insurans, iaitu 250. So 80% ni kamu boleh tukar. Mereka yang tak ingat boleh tukar satu dalam bentuk 80%, tukar bentuk pecahan ataupun pakai je bentuk perpuluhan, iaitu 0.80. Darablah dengan 250. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Okey, kamu akan dapat jawapan dia RM200,000. So jumlah insurans yang harus beli Encik Adam ataupun harus memang dia kena beli adalah RM200,000. Okey, dalam kes yang kedua iaitu disuruh jika Encik Adam mengalami kerugian sebanyak RM250,000. RM250,000 kalau kita tengok nilaian dia adalah sama dengan nilai boleh insurans rumah tu. RM250,000 sama. Bermaksud total loss atau kita panggil dia kerosakan menyeluruh. Dan jumlah yang diinsurансkan adalah sama dengan insurans harus beli. Hitung bayaran pampasan yang diperoleh oleh Encik Adam. So yang pertama kamu kena buat, okey, kamu kena tengok balik kerugian tu berapa. Kerugian ni kerugian sekarang ni 250 sama dengan nilai boleh insurans tadi. Kita panggil dia kerugian menyeluruh, iaitu total loss. So kita tengok soalan maklumat. Jika dia kata jumlah yang diinsurans sama dengan insurans harus beli. So harus beli tadi 200,000, kamu dah kira. So jumlah yang Encik Adam ambil, nilai yang harus beli cadangan lah. Patutnya dia ambil 200,000 dan dia memang ambil polisi yang di jumlah insurans kan 200,000. Jadi berapakah bayaran papasan yang boleh dituntut oleh Encik Adam terhadap company itu? Ini tak perlu pengiraan, tapi ini adalah soalan konsep yang mana bayaran papasan yang company akan bagi adalah sebanyak 200,000 juga. Kenapa dapat 200,000 padahal kerugiannya 250? Sebab sebab Encik Adam ambil polisi atau jumlah yang diinsurkan hanya sekadar 200,000. So maksimum pun 200,000 je lah dapat.
katakan dia total loss RM500,000 tapi polisi dia berharga RM200,000, dia masih hanya boleh dapat maksimum sama dengan bayaran tertinggi polisi yang ambil, iaitu RM200,000. Dia takkan boleh dapat nilai total loss lah. Macam tu. Okay, kena tengok. So, untuk soalan berikutnya, dalam ni soalan merangkai lah. Untuk soalan yang ada 2 soalan yang terakhir. Okey, katakan kerugian tu cikgu pernah letak. Kerugian dia masih kes kerugian menyeluruh, iaitu RM250,000. Dia insurkan RM150,000 sahaja. RM150,000 sahaja. So, RM150,000. Okey, RM150,000. Sedangkan nilai, jumlah insurans kan RM150,000. Ya Allah, kenapa cikgu ulang ni? Maksudnya nanti maksimum pun dia dapat berapa? Maksimum pun dia hanya akan dapat nilai yang sama, iaitu RM150,000. Sebab nilai tu je yang dia insurankan, RM150,000. So, kerugian dia berapa-berapa pun, dia hanya akan bayar maksimum RM150,000. So, soalan yang terakhir lah. Okey, nilai penalti co-insurans jika ada. Soalan kata nilai penalti. Penalti ni bila buat salah je, betul? Okey, so penalti ni adalah kesalahan yang Cik Adam buat sebab sepatutnya dia ada peruntukan co-insurans atau syarat tu yang mesti dipatuhi. Sepatutnya Cik Adam kena ambil insurans yang minimum dicadangkan adalah RM200,000. Tapi Cik Adam degil, dia tak beli yang polisi RM200,000, dia beli RM150,000 je. Jadi hitung nilai penalti jika ada. Memang ada dah penaltinya sebab dia Cik Adam tak ikut cakap. So, macam mana nak kira nilai penalti? Nilai penalti adalah, cara nak kira dia, okey, cara nak kira jumlah yang diinsurkan 150 bahagi nilai boleh insurans, iaitu sepatutnya insurans yang harus beli, RM200,000 darab dengan kerugian yang ditanggung dan dibayarnya adalah RM150,000. Kenapa tak boleh ambil RM250,000? Sebab tu kerugian yang selain daripada RM150,000 tu bukan tanggungjawab syarikat. Jadi kita kerugian dia dikira RM150,000. So, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan RM112,500. Okey, tu jawapan dia lah.